Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. So hari ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat mengenai retorik yang dimainkan oleh Anwar Ibrahim mengenai isu rasuah. Seperti mana yang kita dengar, seperti mana yang kita lihat, apa yang dikatakan oleh Papa Non mengenai isu rasuah. Konon-kononnya Papa Non ni adalah bapa pembersihan rasuah. Jadi yang kita lihat sekarang ni, di dalam kerajaan Pakatan Harapan, ramai penyamun dan perasuah-perasuah, penyakau-penyakau yang duduk dalam kerajaan Madanon. Jadi tang mananya yang Papa Non nak mengatakan bahawa beliau nak membersihkan rasuah, nak menangkap jerung-jerung, nak menyiasat maha kaya, Tun, Datuk Seri, Tan Sri. Jadi yang ada dalam kerajaan Madanon pun 47 kes pun dia tarik handbrake. Jadi kalau betul lah kalau Papa Non ni seorang bapa pembersih rasuah negara, saya mewakili rakyat Malaysia, pejuang rakyat, mencabar Papa Non supaya meneruskan kes Datuk Seri Zahid Hamidi yang 47 kes yang diberhentikan. Saya minta kepada kerajaan Madanon supaya menyiasat semua menteri-menteri yang ada di dalam kerajaan Madanon, yang mana terdiri daripada Puak-Puak UMNO, yang dulu Papa Non dan Pakatan Harapan telah mengatakan bahawa beliau mempunyai segala bukti dan cukup bukti untuk memberitahu kepada rakyat bahawa mereka-mereka itu adalah penyakau dan penyamun. Jadi sekarang ni mereka-mereka tu memang dah duduk dalam kerajaan Madanon. Jadi kenapa masih lagi nak mendiamkan diri? Lepas tu ada lagi juga pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan yang ada kes seperti bekas Menteri Sumber Manusia, Ling Guang Eng, dan ada lagi beberapa orang yang terlibat dengan salah guna kuasa dan rasuah. Jadi kalau nak cerita tentang pembersihan rasuah ni, saya harap Papa Non kena bersihkan dalaman dulu. Dalaman kerajaan Madanon, menteri-menteri Madanon, ahli-ahli parlimen Madanon, suruh arahkan SPRM supaya menyiasat mereka-mereka tu declare harta daripada mereka bangku sekolah sampailah sekarang ni, seperti mana yang dikenakan oleh anak Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Daim Zainuddin. Barulah rakyat tengok bahawa Papa Non ni seorang yang adil. Barulah Papa Non rakyat akan respect. Tapi kalau hari-hari menjerit-jerit tentang pembersihan rasuah, dalam masa yang sama dalam kumpulan mereka tu adalah bapa rasuah, kumpulan-kumpulan rasuah, kumpulan-kumpulan penyakau dan penyamun. Jadi tak payah gunakan retorik tentang isu rasuah tu untuk memperbodoh-bodohkan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia sekarang ni dah bijak. Rakyat Malaysia sekarang ni dah cerdik. Apa yang dikatakan oleh Papa Non hari-hari dalam media sosial ataupun di dalam TV, semuanya rakyat bukannya seronok dengar. Rakyat menyampah, rakyat meluat dengan kata-kata yang dikatakan oleh Papa Non. Jadi saya bercakap ni bukan sekadar untuk memberikan satu pendapat saya, tapi adalah untuk menyuarakan suara rakyat tentang apa yang dikatakan oleh Papa Non. Kan? Jadi yang saya katakan ni bukanlah satu fitnah, tapi satu fakta dan kenyataan yang benar. Kan? Saya nak mengkritik kerajaan tu tidak ada masalah, sebab apa? Mengikut perlembagaan saya ada hak sebagai rakyat bersuara, kerana saya pun pembayar cukai. Saya juga pengundi. Jadi kalau saya tak boleh nak bersuara atas isu ni, ini adalah satu perkara yang zalim terhadap rakyat. Betul tak sahabat-sahabat? Jadi saya mewakili suara rakyat dan juga tim pejuang rakyat. Saya berhak untuk menyuarakan apa yang rakyat tidak berpuas hati tentang isu rasuah ni. Kan? Sedangkan isu rasuah ni bukan saja di kalangan masyarakat biasa, tapi di dalam kerajaan Madanon. Kalau Papa Non kata okey, kita akan ambil tindakan tapi bagi bukti. Bukti yang bagaimana yang tak kan? Sedangkan apa yang berlaku sekarang ni, di mana Cikgu Bat pun dah membuat laporan-laporan SPRM tentang salah guna kuasa, tentang rasuah di negeri Selangor, dan juga tentang isu rumah Papa Non pun SPRM tidak bertindak.
Tapi kalau untuk pembangkang, satu kali report saja dengan laju dan pantas SPRM bertindak. Di sini bukan satu fitnah, ini sini adalah satu kenyataan. Rakyat bukan tak nampak, rakyat nampak. Rakyat jelas melihat perkara yang berlaku. Jadi kalau nak cerita tentang isu rasuah, nak membangunkan negara dengan kebersihan rasuah, nak tangkap semua jerung-jerung, orang yang maha-maha kaya, tonton, tan-sri, ini semua satu retorik yang rakyat dah faham sangat, dah masak sangat. Jadi saya berharap kepada rakyat Malaysia, supaya jangan terpancing ataupun termakan dengan apa yang dikatakan oleh Papa Nun. Itu sekadar retorik saja, bukannya satu benda yang serius. Saja konon-konon nak tunjuk bahawa kerajaan ni adalah kerajaan bersih rasuah. Tak, sahabat-sahabat. Cuba sahabat-sahabat ingat balik tentang isu yang telah dibangkitkan oleh Cikgu Bat mengenai insurans insan, yang telah laporan dibuat tentang tanah yang berkaitan dengan Vincent Tan di Selangor. So Selangor adalah kerajaan Pakatan Harapan. Di bawah Papa Nun sebagai Perdana Menteri, parti mereka. Jadi kalau nak bersih, biar bersih semua. Jangan kita cakap tapi kita tak buat. Orang lain yang pembangkang baru benda yang tak ada, benda yang lengkap, yang cukup bukti, mereka terus tangkap, mereka terus siasat. Tapi benda yang telah diberikan bukti yang nyata oleh Cikgu Bat, sampai sekarang rakyat tak nampak pun apa tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan SPRM. Jadi kat sini kita tak nak lagi perkara-perkara sebegini dipermain-mainkan oleh pihak kerajaan. Konon-konon nak membodohkan rakyat, konon-konon nak menunjukkan bahawa kerajaan Madano ni adalah kerajaan bersih rasuah. Sebenarnya sahabat-sahabat, indah khabar dari rupa. Itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini sahabat-sahabat, supaya sahabat-sahabat lebih matang, sahabat-sahabat lebih faham tentang apa yang berlaku dalam negara kita. Lagi-lagi sekarang ni rakyat tertekan dengan SST yang begitu tinggi sampai 8%. Dulu masa GST berguling-guling Pakatan Harapan, membuat reformasi berbagai-bagai, mengutuk, mengeji, mengata berbagai-bagai terhadap kerajaan yang terdahulu. Tapi sekarang SST melampaui daripada GST. So kat situ rakyat kena faham, rakyat kena lihat adakah kerajaan yang kita harapkan sekarang ni yang akan kita nak teruskan dia mentadbir negara kita. Jadi walau bagaimanapun sahabat-sahabat, kalau tak ada cara untuk menumbangkan kerajaan sekarang, kita tunggu PRU16. Kita pastikan mereka tidak akan mendapat tempat di hati rakyat. InsyaAllah sahabat-sahabat, semoga apa yang kita cita-citakan, kita impikan, Allah memakbulkan. Maaf, batuk sikit. Jadi walau apa pun, kita kena berhati-hati, kita kena peka daripada sekarang. Untuk memilih pemimpin, kita kena pilih pemimpin yang betul-betul memahami nadi rakyat yang sebenar. So, itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!